Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tamim bil khair. Kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi perjalanan hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk, kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa harta benda, kemudian aku senangkan dalam hidup kamu. Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim usahlah kamu herdik mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta usahlah kamu tolak mereka ataupun kamu tengking mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua nikmat-nikmat yang aku bagi pada kamu itu, kamu sebut-sebutlah tanda kamu mensyukuri nikmat yang telah aku kurniakan pada kamu. Surah Ad-Duha. Yang dihormati pengerusi majlis, imam, ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat di mana Allah telah memilih kita untuk datang bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kita di saat mana orang lain tidak dipilih, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk datang sekejap, duduk di antara maghrib dan juga isyak, bagi membicarakan tentang satu tajuk yang memang sentiasa patutnya berlegar dalam hidup kita. Walaupun berakhirnya bulan yang disebut dengan Rabiul Awal ini, tetapi dia mesti sentiasa hidup dalam hati kita, iaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita hidup zaman Rasulullah, tentu tak berjumpa tarikh-tarikh sebegini. Tak berjumpa orang buat sambutan Maulidin Nabi. Tak ada orang sambut Isra' Mi'raj. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita tak berjumpa majlis sambutan yang disebut dengan nuzul Quran dan seumpamanya. Tapi bila sampai hujung-hujung zaman ini, alim ulama mula jadikan tarikh-tarikh sebegini. Masuk saja dalam bulan Muharram, diingatkan kita tentang peristiwa hijratun Nabi. Kemudian waktu mana masuk saja bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulidin Nabi. Masuk saja dalam bulan Rejab, diingatkan dengan Isra' Mi'raj. Masuk dalam bulan Sya'ban, diingatkan dengan pertukaran kiblat. Semua tiap-tiap masa tersebut diingatkan. Kenapa diingatkan? Kalau kita tak diingatkan, maka kita senang untuk kita dilupakan. Kita mula lupa segala apa yang berlaku dalam perjalanan hidup yang dilalui oleh Nabi ini, menyebabkan kita tak ada pedoman dalam kehidupan kita. Tak ada petunjuk ke mana arah sebenarnya dalam hidup kita ini yang perlu kita tuju dalam hidup masing-masing. Lalu alim ulama ingatkan kita ini. Kita ni pun kalau nak cerita tentang mengenai kita dengan Nabi ni, jarak kita sejarak lebih kurang 1441 tahun. Biasanya orang tak ingat ya dengan seseorang kalau jarak sebegitu.
Kita tak payah tanya orang lain lah. Tanya keturunan kita sendiri ni kan. Keturunan kita ni, kalau orang tanya kita siapa nama datuk kita, boleh jadi kita boleh jawab nama datuk kita. Tapi kalau orang tanya banyak, siapa nama datuk kepada datuk kita, tentu kita tak boleh jawab walaupun dia satu keturunan dengan kita kan. Dalam hidup kita, cuba bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak diingatkan, orang lupa dalam hidup ini. Orang kita akan terlepas daripada ingatan pada Nabi Muhammad. Bahaya menjadi dalam hidup kalau kita tak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bahaya? Dia bukan bahaya sekadar di dunia saja, tidak. Kita kena faham, lepas pada kita hidup di dunia ini, katakanlah kita kata saya tak nak kenal Rasulullah di dunia ini, ustaz. Kita jawab demikian. Ada orang yang kata saya tak perlu pada Rasulullah di dunia ini. Ya, boleh jadi kamu rasa kamu tak perlu di dunia. Tapi bila masuk saja dalam kubur sekejap lagi, bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, lepas pada tanya soalan ma rabbuka, tanya terus soalan wa ma nabiyyuka. Bagaimana kamu dengan bernabikan nabi kami? Agak-agak di waktu tersebut kita boleh jawab, tak boleh jawab. Dengan keadaan yang kita ada sekarang ini, dengan amalan-amalan kita yang ada sekarang ni, agak-agak kita boleh jawab tak bila malaikat tunjuk man hadzal rajul, siapa lelaki ini dalam hidup kami? Kita nak jawab apa dia? Boleh kita jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Rasulullah di dunia, ada orang jawab, ustaz, saya dalam kubur pun saya tak nak jawab, ustaz. Tak nak jawab tentang Rasulullah, misal contohnya. Kita jawab balik, bangun di akhirat. Bila kita bangun di akhirat nanti, tak berhenti dengan demikian. Bangun di akhirat, bangun di padang mahsyar, kita tak sibuk tanya isteri kita kat mana. Kita tak sibuk tanya mana anak-anak kita, di mana keluarga kita. Tapi kita akan sibuk tanya mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang cari Nabi Muhammad. Bila sampai di padang mahsyar Allah, baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang mengenai bagaimana umat manusia cari Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh, jangan jumpa dengan aku. Jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata jangan, aku tak boleh hari ni. Hari ni hari tak pernah aku lihat bagaimana garangnya Allah lebih pada hari ni. Akhirnya tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita tak kenal Rasulullah di dunia ini, agak-agak kita boleh kenal tak Rasulullah dalam kubur sekejap lagi? Boleh kenal tak kita bangun di akhirat dengan Rasulullah? Boleh tak dalam hidup kita ni, bila kita bangun di padang mahsyar tersebut, kita dipanggil nama kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ni yang menyebabkan timbul pertanyaan sebeginilah yang mesti sentiasa ada dalam hidup kita, agar kita ni semakin berumur dalam usia kita, semakin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ni semakin berusia hidup, semakin jauh dengan Rasulullah. Kita jangan jadi demikian. Biar kita ni semakin berusia dalam hidup kita, semakin kita dekat dengan Allah dan juga Rasul. Biar kita sedar diri kita ni berpenghujung. Ada lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kena hidup balik dalam kubur. Lepas pada kita hidup dalam kubur, sekejap lagi kena bangun balik di padang mahsyar. Bila bangun di padang mahsyar, tak berhenti lagi. Kita akan terus menuju yang disebut dengan syurga ataupun dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Dalam syurga pun sibuk cari Rasulullah lagi, nak duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bila masuk syurga. Masuk syurga pun baca dah hadis-hadis Rasulullah yang cerita tentang seorang sahabat yang malam-malam tidur di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidur depan rumah Rasulullah, malam-malam dia tidur depan rumah Rasulullah. Tidur ni bawa kain semut, tidur depan rumah Rasulullah. Dengan tujuan apa? Tujuannya bila Rasulullah bangun dia pun terus ambil bekas air cerek tersebut dituang untuk Rasulullah. Bangun untuk ambil wudu. Rasulullah bila bangun, Rasulullah turun ke bawah. Bila turun ke rumah, bawah rumah dia tersebut, Rasulullah nak ambil wudu. Dia pun hulur terus bekas air. Bekas air tuang pada Rasulullah. Begitulah malam-malam yang dia tidur di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata nak tuang air untuk Rasulullah ambil wudu pada bangun tahajud Rasulullah. Lalu bila Rasulullah ambil tiap-tiap malam, Rasulullah ambil satu malam Rasulullah tegur dia. Rasulullah tegur pada hamba Allah ini. Rasulullah sebut terus, salni, kamu mintalah dengan aku, kata Rasulullah.
kamu tidur di depan rumah aku ni tiap-tiap malam. Rasulullah kata, sebenarnya kamu nak projek apa? Kata Rasulullah. Kamu tidur di depan rumah aku ni, kamu nak apa dia? Salni, minta dengan aku. Aku ni presiden negara sekarang ni. Rasulullah sebut demikian. Kamu nak projek apa? Senang cerita. Dia pun dengar Rasulullah sebut begitu je. Dia jawab terus. Rasulullah, dia sebut, aku nak satu perkara je Rasulullah. Satu perkara je Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? An urafiquka fil jannah. Aku nak biar aku ni dalam syurga nanti duduk sebelah pada kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dia minta yang demikian. Kalau kita lah paling-paling tidak kita kata dapatlah balak-balak ke ya Rasulullah. Dapatlah projek-projek yang ada ni, patutnya demikian. Tapi dia tak jawab demikian. Dia jawab apa dia? Ya Rasulullah, bagilah pada saya ni ya Rasulullah, agar saya dapat peluang duduk sebelah kamu dalam syurga Allah nanti. Yalah, di dunia ni saya tak boleh dah duduk sebelah dengan kamu. Saya tak boleh nak tidur dalam rumah dengan kamu. Saya tak boleh berjalan seiringan dengan kamu. Biarlah ya Rasulullah yang tersebut. Tapi yang saya nak, bila sampai dalam syurga nanti, saya duduk sebelah dengan kamu ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, tolonglah aku dalam aku membantu kamu agar kamu duduk sebelah dalam aku dalam syurga nanti. Rasulullah kata, bikasratis sujud, dengan kamu sentiasa banyakkan sujud sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Maknanya apa dia? Doa jangan tinggal. Rasulullah sebut doa supaya kamu boleh duduk sebelah dengan aku. Rasulullah ajar bikasratis sujud, sembahyang jangan tinggal dalam hidup. Rasulullah sebut terus perkara demikian. Para hadiskan, kalau kita tanya sikit lagi lah, kalau para hadiskan tanya sikit lagi, kenapa kita penting sangat dengan nak sangat Rasulullah tu biar besar dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, jangan kita besarkan perut kita, jangan kita sibuk nak membesarkan rumah tangga kita, jangan kita dahului yang ni. Dalam hidup ni, dahului apa dia? Allah dan juga Rasul terlebih dahulu dalam hidup. Ni keutamaan dalam hidup kita. Jangan sibuk nak tanya nak makan apa hari ni. Jangan sibuk nak tanya nak tidur di mana hari ni. Jangan sibuk nak tanya harta benda apa lagi kita nak hari ni. Jangan sibuk demikian. Sibuk tanya bagaimana Rasulullah dan bagaimana Allah dalam hidup kita pada hari ni. Ini keutamaan dalam hidup. Tanggungjawab kita kan dalam hidup kita ni. Kita akan tanya, habis tu macam mana kita nak dahului Rasulullah dalam hidup kita sepanjang kita hidup ni? Kenapa sampai peringkat demikian kena dahului Rasulullah dalam hidup kita sepanjang masa pada diri kita ni? Jawabnya, kerana Rasulullah lah menyebabkan kita mengenali perjalanan hidup ini ke arah mana yang sebenarnya perjalanan hidup ini kita nak tuju. Kalau Rasulullah tak ada, kita tak tahu sebenarnya kita nak ke mana. Tak ada orang yang boleh cerita pada kita ke mana sebenarnya perjalanan hidup ini. Saya nak tanya sikitlah jemaah-jemaah malam ni. Contoh yang mudah. Jemaah-jemaah ni hidup bangun pagi balik gelap, bangun pagi balik gelap. Kadang-kadang turun pagi balik minggu depan. Kadang-kadang dalam hidup kita turun hari ni balik sebulan lagi ke rumah kita. Tiap-tiap hari sebenarnya kita ni kerja apa dalam hidup kita? Saya sering kali tanya soalan ini. Tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan sampai peringkat letih dalam hidup kita, penat tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni rambut daripada hitam menjadi putih, kulit kita ni daripada setegang-tegang kulit menjadi sekenda-kenda kulit hari ni. Sebenarnya kita kerja apa dalam hidup kita? Cuba tanya jangan-jangan sekali, kita nak apa dalam hidup? Sebenarnya kita nak apa dia dalam hidup kita? Ada yang jawab, Ustaz, saya hidup atas dunia ni nak kepada harta biar banyak je Ustaz. Harta biar banyak. Ni kebanyakan di kalangan kita. Kalau kita tanya, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kerja apa dalam hidup kamu? Letih dalam hidup kamu ni, sampai belajar jauh-jauh, sampai jawatan besar-besar dalam kedudukan kita. Nak apa benda dalam hidup ini? Ada yang jawab, nak harta biar banyak Ustaz. Ni jawapan kebiasaan di kalangan kita. Waktu kita penat dalam hidup kita, kita tanya balik, naik sikit lagi kita tanya, kita ni Allah muliakan hidup bila harta benda banyak ke? Bila harta benda jadi banyak, jadi mulia ke dalam hidup kita? Tak. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, Allah tak memuliakan kita dengan harta kita. Rasulullah ajar terus, kamu bila kamu berjumpa dengan orang kaya, jangan kamu hormat orang kaya kerana kaya dia.
Rasulullah pesan, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Hancur lebur agama ni. Kerana yang kaya bukan orang. Yang kaya dalam hidup ni ialah Allah. Allah huwal ghani, dia yang maha kaya dalam hidup ni. Habis tu yang dalam hidup kamu sampai berhutang tak bayar hutang orang, sampai apa dia cari duit, curi barang orang, ambil hak orang dan sebagainya. Kamu nak apa dalam hidup kamu? Tanya sepatah yang ni dalam hidup kita. Yang dalam hidup kita, kalau nak kira kaya lah, kerana kaya ni jadi mulia di sisi Allah. Mana kaya kita dengan Qarun? Mana kaya kita dengan Qarun? Qarun kekaya, kita kekaya dalam hidup ni. Allah jadikan Qarun tu jauh lebih kaya daripada kita kan. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun kesudahan dalam hidup Qarun? Qarun tu kaya tak kaya dia, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je, bukan bawa harta lagi. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun ni panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kerja apa dalam hidup kita? Cuba tanya jangan-jangan sekali dalam hidup kita. Kita nak apa benda? Bila kita banyak harta, tak mati ke kita? Orang kaya-kaya tu tak mati ke dalam hidup dia? Mati kan? Bila dia mati, dia bawa ke harta kekayaan dia? Tak bawa pun. Dalam kubur ni tak ada lagi setakat ni orang masuk dalam kubur dengan geran-geran tanah, tak ada lagi. Tak ada lagi yang masuk dalam kubur dengan anak-anak kunci kereta, tak ada. Tak ada lagi orang yang masuk kubur dengan barang-barang kemas kecuali orang-orang yang kufur tersebut. Tapi nak sebut orang yang beriman, bila masuk kubur bawa amalan, bukan bawa harta benda. Bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ada yang jawab, Ustaz, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta Ustaz, disebut. Dalam hidup ni saya kejar tahta, jawatan biar besar Ustaz. Berebut nak pegang jawatan. Orang kita kan berebut kan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. MP, KK dia panggil. Jawatan paling halus, berebut. Jawatan berebut di kalangan kita. Datang Rasulullah hajar. Jawatan bukan satu kemuliaan dalam hidup. Jangan berebut. Siapa-siapa pegang jawatan, Rasulullah kata, kebanyakan orang pegang jawatan, dia akan menyesal di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan kamu, lagi penat kamu depan Allah nanti. Tuan-tuan peganglah jawatan apa pun tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tak rasa, nanti tuan-tuan masuk dalam kubur, tuan-tuan akan menyesal nanti. Tak percaya, cuba terai mati, tak percaya. Nak tahu menyesal ke tak menyesal? Masuk kubur je, mereka tanya terus, kamu AJK masjid kan? AJK masjid. Subuh pagi tadi datang tak? Subuh pagi tadi datang tak? Kamu AJK masjid kan? Ya. Kamu Quran boleh baca tak? Tanya dia soalan demikian. Kamu AJK masjid? Tu AJK masjid. Kena pula. Kamu, jawatan kamu apa? Saya ketua kampung. Kamu ketua kampung. Dalam kampung kamu berapa orang yang tak sembahyang? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Kamu jawab depan Allah. Kenapa kamu pegang demikian? Kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena gini. Cuma nak sebut jawatan ni bukan kemuliaan. Siapa pegang jawatan, laisa tashrifan. Dia bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Jadi suami orang pun menyesal. Bayang jadi suami orang pun boleh menyesal di hadapan Allah. Orang yang pegang, yang jadi suami orang ni, Allah ceritakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, adik-beradik melarikan diri di antara satu sama lain. Kenapa lari? Kerana tak tunai tanggungjawab lah ni. Tak tunai tanggungjawab. Ni isteri kamu kan? Ya, isteri aku, ya Allah. Ni isteri kamu ni boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran? Isteri kamu ni tutup aurat ke tak tutup aurat? Ni anak-anak kamu kan? Semua masing-masing dakwa-dakwi berlaku daripada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti.
Maknanya apa dia? Jawatan tidak memuliakan. Seboleh mungkin kalau kamu boleh tolak, jangan pegang jawatan, lebih baik. Rasulullah ajar demikian supaya kamu tak berebut dalam hidup kamu. Rasulullah ajar dalam hidup kita ni, jangan kamu ingat jawatan ini memuliakan kamu, kecuali orang yang boleh tunaikan tanggungjawab yang dia ada jawatan tersebut, dia tunai tanggungjawab daripada apa yang dia ada pada diri dia. Ini yang diajar dalam Islam. Islam ajar, kalau kamu rasa jawatan ni mulia dalam hidup, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun tu jauh lebih besar daripada kamu kan? Besar tak besar jawatan Fir'aun tu, sampai Allah rakam kata-kata Fir'aun. Allah rakam kata-kata Fir'aun bila dia rasa hebat dalam hidup dia. Dan Allah sebut dalam Quran, Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri senang itu. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun sakit lutut tak ada sakit lutut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin pun tak pernah. Dalam hidup Fir'aun disebut, dan satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi, tunggu sikit-sikit lagi je, tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap, lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dalam hidup ni, nak gambarkan hidup kita ni, gambaran bagaimana Allah jadikan Fir'aun disimbolkan kezaliman. Saya dengar cerita kerajaan ni nak bawa Fir'aun, mumia Fir'aun, nak buat pertunjukan mumia Fir'aun pada tahun yang akan datang. Tak tahulah kenapa, atau alasan apa nak digambarkan tentang mengenai bagaimana besarnya. Tapi Allah telah tunjukkan Fir'aun ni zalim tak zalim. Fir'aun ni waktu mana dia hidup pun dicekik darah orang, dia mampus pun dicekik lagi darah orang. Itu Fir'aun disebut demikian. Tapi ada alasan kerajaan nak bawa mumia Fir'aun, nak buat tunjukkan Fir'aun ni dia hidup pun dicekik darah kita, dia mampus pun dicekik darah kita lagi. Bahkan kita nak tengok mumia Fir'aun tu kena bayar 70 pound seorang, dia panggil. Maknanya apa, dicekik lagi darah kita. Dia tu dah mampus dah. Nak sebutnya gambaran bagaimana zalim tak zalimnya Fir'aun ini. Tapi itu yang kita kejar apa dalam hidup kita. Ada orang yang jawab, Ustaz, saya sebenarnya harta saya tak kejar, tahta saya tak kejar. Yang kamu kejar apa? Saya kejar rupa, Ustaz. Rupa. Orang kita pun ada juga takut dengan jadi tua. Takut jadi tua, ada. Orang kita, kalau orang panggil dia pakcik, marah terus. Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut demikian. Kena abang lepeh terus dia. Tak nak jadi tua. Orang kita sibuk dengan alat-alat kosmetik kan. Cuba tengok tokai-tokai kosmetik tu kan, kaya-kaya semua sekarang. Tokai kosmetik dia ajar pada kita, serlahkan kecantikan anda disebut. Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. Tokai kosmetik mana cantik sangat pun, marah tokai kosmetik kalau ada ni. Nak sebutnya yang dia beria sangat, nak suruh ni. Yang perempuan sibuk nak memutihkan muka, putih muka, sibuk nak muka putih lengan hitam legam dia panggil. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Yang lelaki nak suruh badan jadi sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Sebutnya yang sibuk nak badan tu biar jadi kekar, mekar tubuh badan dia. Nak jadi badan ni berketul-ketul, rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dalam hidup dia tak datang sembahyang maghrib. Kenapa? Nak pergi gym, nak betulkan badan, nak suruh badan ni jadi berketul-ketul badan. Rela tak datang sembahyang isyak, tak datang. Malam-malam pergi futsal, pukul 12 tengah malam sepak bola lagi, pukul 1 pagi sepak bola lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa wahai anak muda? Anak muda yang main futsal ni pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Sibuknya berkejaran dalam hidup kamu sampai kamu tak tahu masa dalam hidup. Wa ja'alna al-laila libasa wa nauma subata. Allah sebut, Allah jadikan malam ini untuk pakaian pada kamu.
Dan tidur tersebut menjadikan satu ketenangan dan kesihatan pada kamu. Wan nahara ma'asha. Wan nahara ma'asha. Siang hari ini sebagai satu keperjalanan dalam hidup kamu. Tapi manusia, bila manusia ni hidup dalam keadaan yang sibuk nak jaga yang ni, akhir-akhirnya dia sibuk nak jaga badan dia. Tak mati ke dia menghadap depan Allah? Mati pucak lesi menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diajar, hidup ni jangan kejar harta, jangan kejar tahta, jangan kejar rupa. Sebaliknya dalam hidup kamu kejarlah syurga. Sepanjang kamu hidup, celik je mata, kejar syurga. Kerana ramai dah di kalangan kita yang masuk dalam kubur tu, masuk terlepas syurga, yang jumpa neraka. Yang ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan orang sungai Ramal luar ni, sungai Ramal luar ke dalam ke, saya nak sebut jangan ada seorang pun yang mati masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak adalah manfaat dalam hidup kita. Hidup rumah besar, jawatan besar, pengaruh ramai, mati masuk kubur, masuk neraka terus. Beda apa kita hidup? Manfaat apa kita hidup? Dalam hidup kita segala benda atas dunia ada. Bila masuk dalam kubur, masuk neraka terus. Yang ramai masuk neraka ke masuk syurga? Yang ramai masuk neraka dibandingkan masuk syurga, kalau tidak diingatkan. Lalu Rasulullah datang, Rasulullah nak ingatkan, hidup mesti mengejar syurga. Contoh manusia yang mengejar syurga, yang dapat syurga siapa? Ramai dah sebelum daripada ini ditunjukkan dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Siapa dia? Contoh yang mudah manusia yang dapat syurga dalam hidup ni, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid di antara manusia. Ya Allah, tunjukkan ini contoh. Kalau kamu kata saya orang perempuan ustaz, saya tak ada contoh yang nak dijadikan contoh. Kamu belajar dengan contoh Khadijah binti Khuwailid. Belajar dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hidup dalam keadaan yang meninggal dunia mereka semuanya dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Khadijah seorang perempuan yang hidup zaman Rasulullah, kemudian dia mengenali Rasulullah saat mana Rasulullah dah berusia dewasa dalam hidup. Dia bukan menyambut Rasulullah di awal kelahiran Rasulullah, tapi dia menyambut Rasulullah di waktu mana kedewasaan dalam hidup Rasulullah. Dia menawarkan diri untuk berkahwin dengan Rasulullah. Saat mana dia menawarkan diri nak berkahwin dengan Rasulullah, di saat tersebut dia menjadi pujaan ramai di kalangan masyarakat di waktu itu. Padahal kalau dia nak kahwin dengan yang disebut dengan orang kaya raya, orang yang glamour, selebriti, jauh dia dapat memiliki. Tapi kenapa dia memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yatim, daripada seorang yang tidak mempunyai harta benda? Mak dah meninggal dunia, ayah dah meninggal dunia, tetapi memilih Rasulullah. Kerana Khadijah dinampak hidup ini bukan untuk di sini, tetapi hidup ini untuk di sana. Ayat ni yang besar Khadijah. Khadijah tawarkan diri kan nak berumah tangga dengan Rasulullah, sampai bila dia wafat nama Khadijah ini sentiasa meniti di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Khadijah ni disebut-sebut dalam hidup Rasulullah. Bila Rasulullah duduk bergurau saja dengan isteri yang lain, nama Khadijah diulang. Beruntung kan kalau kita ada Khadijah disebut. Jalan je Aisyah kata, tak adalah aku lebih cemburu dalam hidup lebih daripada aku cemburunya pada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah tu katanya Aisyah sentiasa nama di bibir Rasulullah. Tak adalah orang yang paling aku cemburu. Dah wafat dah pun, tapi aku rasa besarnya Khadijah ni Rasulullah sebut je manja, cakap sikit seronok di zaman Khadijah. Waktu mana Khadijah ada dahulu, kita begini disebut. Seronoknya sampai peringkat Aisyah kata, cemburu aku ni, aku tak boleh nak buat apa dah. Aku bingkah bangun, aku tinggal Rasulullah. Nak hilangkan, nak rasa nak marah, ada perasaan serba tak kena dalam diri ni. Bila nama Khadijah disebut sepanjang masa, aku bangun tinggalkan Rasulullah seorang-seorang. Kemudian aku pergi ke dapur masak, katanya Khadijah, katanya Aisyah. Tengah-tengah masak Rasulullah datang. Masak ni konon nak redakan perasaan.
nak hilangkan yang Rasulullah dah sebut tersebut, datang nak gedakan keadaan. Bila datang saja Rasulullah tanya Aisyah, kamu buat apa Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Masak? Kamu banyakkan kuah ya. Kuah yang kamu masak tu biar banyak sikit. Jangan sikit sangat. Aisyah tanya, untuk apa ya Rasulullah? Kita kan berdua je. Takkan berdua ni pun kita nak makan banyak-banyak. Katanya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kata, tak. Kuah yang banyak-banyak ni kita akan agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah ni. Sebut lagi nama Khadijah ni. Dah pergi jauh dah. Nak redakan perasaan pun nama Khadijah disebut lagi. Aisyah pun waktu tersebut Aisyah pun terus datang depan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, tanya terus, Rasulullah, kamu sibuk membilang nama orang yang sudah wafat ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak menyebut nama orang yang masih hidup ni ya Rasulullah? Berubah wajah Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu cemburu Aisyah? Aisyah jawab, ya Rasulullah, cemburu yang amat sangat. Betul terang, saya betul terang ya Rasulullah, saya cemburu dengan Khadijah. Sebut saja. Rasulullah jawab terus, Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Siapa Khadijah dalam hidup aku? Ni orang yang betul-betul menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambut yang disebut bukan sekadar menyambut Rasulullah yang dinamakan dengan jasad Rasulullah itu saja, tidak. Tetapi menyambut perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satunya perempuan saat mana orang lain tak beriman pada Allah, dialah wanita Islam yang pertama yang beriman pada Allah. Orang lain tak beriman lagi, dia boleh beriman dengan apa yang aku bawa. Balik daripada gua Hira tersebut, balik tu bergegas, balik tu dalam keadaan ketakutan Rasulullah. Balik saja sebut pada Khadijah, zammiluni, simuti abang, simuti abang, takut. Rasulullah sebut demikian, ambilkan simut. Khadijah ambilkan simut badan Rasulullah, sambil simut bisik di telinga Rasulullah, jangan takut, jangan bimbang wahai suami aku, Allah telah menyediakan hikmah yang baik dalam hidup ini. Kamu jangan bimbang. Pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi semangat pada Rasulullah. Kita ni kan, kalau kita jadi tempat Rasulullah kan, balik macam tu juga rumah kita. Balik sebut ada isteri kita, simut abang. Abang takut ni, abang takut. Agak-agak orang rumah kita simut tak? Simut. Dia ambilkan simut, dia simut je kita. Tapi sambil simut tu dia bisik terus. Siapa yang suruh duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Dah kena sampuk lah tu dia panggil. Tapi Khadijah tak demikian. Ibu-ibu belajar dengan Khadijah. Belajar dengan bagi sokongan pada suami dalam mentaati perintah Allah. Jangan kita ni yang melemahkan sikap suami, jangan. Tengok suami pakai kopiah, mula kita tegur. Abang nak ke mana tu? Nak ke masjid, katanya suami. Abang insaf ya? Abang insaf dia tanya. Kita pun jawab, baru insaf. Baru insaf. Tak payah abang. Muka abang tu sejak dulu daripada sampai sekarang saya kenal abang. Dia mula kita jadi lemahkan semangat. Kalau abang tak pergi masjid pun, abang tak jatuh imam je, baik abang solat kat rumah. Suami pun memandang, iya tak iya juga katanya. Kita tak bagi semangat langsung, bagi semangat dalam hidup ini. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah tanya pada Aisyah. Terdiam Aisyah. Satu-satu perempuan yang melahirkan isteri aku, yang melahirkan zuriat pada aku, seramai 6 orang daripada tubuh badan seorang perempuan yang berusia 40 tahun dibandingkan aku usia 25 tahun, melahirkan zuriat seramai 6 orang di saat mana usia dia menjelang, usia dia semakin berusia dalam hidup ni. Isteri yang lain Maryah Qibtiyah, seorang lagi. Kemudian isteri yang lain tak melahirkan zuriat. Manakala Khadijah usia 40 tahun melahirkan lagi zuriat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 tahun para hadirin sekalian. Kita ni umur 40 tahun, cuba cuik isteri kita yang umur 40 tahun. Cuik isteri kita, mesti isteri kita mandang kita. Abang ingat ya bang, abang tu kencing manis tahu dia. Abang tu jantung ada, darah tinggi ada, semua penyakit ada. Kilang dah tutup dia sebut. Kilang dah tutup dah, umur 40 tahun baru tutup. Khadijah usia 40 tahun baru memulakan lagi melahirkan zuriat.
Maknanya apa dia? Jangan berputus asa dalam melahirkan zuriat dalam hidup kita. Jangan peliklah malam ni isteri kita bagi tahu, bang, saya disahkan mengandung, bang. Jangan terkejut. Jangan terkejut di kalangan kita demikian. Nak sebutnya dalam hidup kita ni jangan berputus asa. Jangan kita sampai peringkat kita kata tak ada dah peluang pada kita. Jangan. Lihat, belajar dengan Khadijah. Allah jadikan kelebihan jasad Khadijah itu melahirkan zuriat-zuriat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Wahai Aisyah. Rasulullah tanya lagi. Terdiam Aisyah, tak kata apa. Bila begitu Rasulullah kata, satu-satu perempuan, waktu mana dia melahirkan, waktu mana dia berumah tangga dengan aku, saat namanya jadi puncak kejayaan dalam hidupnya. Wanita yang hartawan, daripada keturunan bangsawan, seorang perempuan yang rupawan. Saat mana dia menghadap di hadapan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi harta dunia. Saat mana dia menghadap di hadapan Allah, dia hanya memiliki Allah dan juga Rasul saja dalam hidup. Dia gunakan seluruh harta-harta dia. Tuan-tuan baca dalam sejarah, saat mana Khadijah hampir-hampir wafat, macam mana? Macam mana dalam kitab-kitab yang dibincangkan oleh alim ulama. Kita ceritakan terus. Nak sebut tentang bagaimana Khadijah saat mana dekat nak menghadap depan Allah, tak boleh bangun kan? Terbaring, tak boleh bangun. Dalam keadaan tak boleh bangun tu, Rasulullah riba Khadijah. Riba Khadijah ni atas ribaan Rasulullah. Sambil riba Khadijah tu, Khadijah pegang kejap tangan Rasulullah. Kemudian berombak-ombak dada Khadijah, mengalir mata Khadijah, menangis tersesak, cium tangan Rasulullah. Sebab ada Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sakit dalam, nak sebutnya sakit sungguh. Sakit badan dia ni, tak boleh nak buat apa dah. Nak buat macam mana orang sakit, tak tahu nak buat macam mana. Pegang tangan Rasulullah. Rasulullah sakit ya Rasulullah. Pegang tangan suami. Rasulullah tengok keadaan Khadijah. Rasulullah pujuk Khadijah. Sabar Khadijah. Tentu ada hikmah ya Allah sediakan dalam hidup keluarga kita ini. Khadijah, jangan begitu Khadijah. Khadijah cium tangan Rasulullah. Cium berulang kali. Sebab ada Rasulullah sakit ya Rasulullah, sakit. Rasulullah tengok isteri yang menangis di atas ribaannya. Tak sampai hati, nak mengalir mata juga, nak menangis melihat keadaan isteri. Ambil bantal, letak bawah kepala Khadijah. Kemudian bingkah bangun, pergi di beranda, berdiri dekat beranda. Bila berdiri dekat beranda rumah Rasulullah, tiba-tiba mengalir deras air mata Rasulullah. Menitik air mata Rasulullah. Tak sampai hati nak menangis depan isteri. Nangis dalam keadaan Rasulullah mula kesak air mata sebut, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril sebut terus, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datang daripada Allah khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Allah kirim salam parahan sekalian. Dengar Allah kirim salam. Bergegah masuk Rasulullah nak bagi tahu Allah kirim salam. Allah kirim salam tuan-tuan. Tak ada orang yang Allah kirim salam atas dunia ni. Sampai peringkat sebut Allah kirim salam. Orang kita kan, kalau tuanku kirim salam, balik ke rumah berjalan mengangkang 3 hari 3 malam tak kena. Ni bukan tuanku kirim salam ni. Ni Allah kirim salam. Sebut Allah kirim salam, bergegah masuk. Duduk balik. Riba Khadijah mula peluh mercik. Peluh yang mercik atas dahi ni, kalau tuan-tuan tengok, ada di kalangan kita yang dekat nak meninggal dunia, peluh dia mengecik atas dahi, itu tanda dia ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara tanda-tanda dalam kitab cerita orang yang dekat nak meninggal dunia ahli syurga, dia akan peluh atas dahi. Peluh atas dahi. Waktu mana dia peluh atas dahi itu tanda rahmat Allah sedang mencurah-curah turun untuk dia. Khadijah binti Khuwailid, saat mana dia dalam keadaan sebegitu, peluh atas dahi. Peluh atas dahi itu Rasulullah ambil tangan Rasulullah sapu. Peluh-peluh yang mula mengecik tersebut, Rasulullah mula turunkan bibir Rasulullah. Rasulullah bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kami. Sebut Allah kirim salam. Khadijah dengar Allah kirim salam, nak jawab salam Allah, tolak badan, bangun nak jawab salam Allah yang datang daripada melalui mulut suami dia. Tolak badan
Bila tolak badan Rasulullah, tengok Khadijah nak bangun, Rasulullah tolak badan Khadijah tersebut. Bila tolak saja, Khadijah angkat tangan dua-dua belah, sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ul salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut, ya Allah, kamulah pemilik kesejahteraan ini, ya Allah. Wa ilaika ya'ud salam, pada kamu dikembalikan balik kesejahteraan ini, ya Allah. Fahayna rabbana bisalam, hidupkanlah kami ini dengan penuh kesejahteraan, ya Allah. Wa adkhilnal jannata daras salam. Sebut tu rebah balik tu, pegang tangan Rasulullah. Dia sebut tu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku menghadap di hadapan Allah semakin berakhir, semakin mendekat, ya Rasulullah. Hidup aku di atas dunia ni semakin berakhir, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya Khadijah, suatu hari nanti apabila kamu bawa Islam, tak ada siapa yang bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Kamu tolong kenang nama aku tetap bersama dengan kamu, Khadijah binti Khuwailid, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, disebut dalam perbincangan, alif ulama bincang kata-kata ini, ya Rasulullah, suatu hari nanti kamu bawa Islam, tiba-tiba habis harta benda kamu tidak memiliki apa-apa lagi. Kamu tolong datang ke kuburan aku, ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku, ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku ini, ya Rasulullah. Kamu jual ke pasar, kamu gunakanlah untuk kerja-kerja Islam, ya Rasulullah. Nangis teresak Rasulullah. Maknanya apa dia? Hidup ini yang besar dalam hidup ialah Islam. Yang besar dalam hidup mesti letak Islam dalam kehidupan kita. Jangan kita nampak dalam hidup kita ni, kehidupan kita yang besar ialah rumah tangga kita. Kehidupan kita yang besar ialah perut kita. Tak betul dalam hidup. Kita kena fikir Islam ni macam mana dalam hidup. Tuan-tuan jangan ingat Islam ni untuk tugas ustaz-ustaz. Jangan ingat tugas Islam ni untuk alim, untuk majlis agama. Bukan demikian. Tugas Islam ni setiap mukallaf di kalangan kita sedang memikul Islam di belakang kita. Lihat saja Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ni contoh yang mudah. Boleh dia sebut benda yang demikian. Kalau kita kan dekat nak meninggal dunia, orang rumah kita dekat nak meninggal dunia, agak-agak dia sebut macam tu ke? Dia akan sebut, bang, ingat bang, jangan kahwin lain ya. Dia sebut. Bukan orang Sungai Ramal ni, tapi sungai lain lah. Sebabnya gambaran bagaimana kita hujung-hujung kehidupan kita mesti kita ingat harta benda kita, mesti kita ingat keluarga kita. Mana kita fikir tentang Islam? Belajar dengan sahabat-sahabat yang mengenali Rasulullah. Bila kenal Rasulullah, dia tahu terus benda apa yang aku kena pikul dalam hidup. Sehingga kan sahabat-sahabat sejumlah 100,000 orang sahabat yang ada zaman Rasulullah. Tuan-tuan tengok di kuburan Baqi' itu, berapa ramai mereka dikebumikan di perkuburan Baqi'. 12,000 orang lebih saja. Selebihnya berada di mana? Merata dunia. Sampaikan kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di negara China. Kita tengok yang disebut dengan Abu Ayyub Al-Ansari di bumi yang disebut dengan bumi Turki. Semua ni merata, sahabat-sahabat bergerak seluruh dunia. Kenapa? Memikul Islam. Buat contoh yang mudah yang lain. Kalau kita nak sebut lagi sahabat-sahabat yang bagaimana mengenali Rasulullah, yang dimaksudkan dengan sambut Rasulullah ini menyambut Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Buat contoh siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu, bila Rasulullah wafat, bungkus bagang tinggal Madinah. Pergi tinggal dekat mana? Tinggal dekat Syria. Bergerak meninggalkan bumi Madinah, berada di bumi Syria. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat tanya khabar tentang Bilal. Zaman Sayyidina Umar, lalu Umar ada kesempatan tanya khabar tentang Bilal. Bilal ni hidup lagi ke? Sahabat-sahabat jawab, ya Amirul Mukminin, hidup di bumi Syria, ya Amirul Mukminin. Katanya Sayyidina Umar, boleh tak kamu bawa Bilal datang? Untuk kita datang, nak lama dah rindu pada Bilal, suasana Bilal itu sendiri. Umar suruh demikian, panggil sahabat-sahabat pergi, bawa Bilal, ambil Bilal, bawa sampai di kota Madinah. Sesampai di kota Madinah saja, sampai waktu zuhur, Sayyidina Umar sebut pada Bilal, azan Bilal, lama dah kita tak dengar suara kamu mengalunkan azan. Dah masuk waktu Bilal, zuhur. Azan Bilal, kami khususkan untuk kamu hari ini untuk azan. Wahai Bilal. Bilal bila dengar saja begitu jawab terus, tidak ya Amirul Mukminin.
Tidak, ya Amirul Mukminin, saya Bilal zaman Rasulullah. Saya tidak menjadi Bilal zaman selain daripada Rasulullah. Menyembunyikan rasa kasih dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya Bilal tak nak azan. Bila tak nak azan, saat tersebut terdiam Sayyidina Umar. Kebetulan datang pula Hasan dan Husain. Hasan dan Husain nampak Bilal bin Rabah. Bila nampak saja Bilal, lalu ditegur terus. Pakcik, kami nak dengar suara pakcik azan. Azan pakcik, lama dah kami tak dengar suara pakcik azan. Bilal jawab apa dia? Demi Allah, kalau tidak kerana datang daripada cucu Rasulullah yang meminta pada aku azan, nescaya aku tidak akan azan pada hari ini. Bila naik atas mimbar, memaksa diri naik atas mimbar. Bila naik saja atas menara, naik atas menara Masjid Nabawi tersebut, Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdiam seluruh kota Madinah, terdiam terus. Bila Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar kali yang kedua, bercucuran air mata sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Masing-masing sibuk memandang di antara satu sama lain, bertanya, Rasulullah masih adakah? Rasulullah masih adakah? Dengan suara macam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bagaikan hidup kembali di zaman Rasulullah. Bila Bilal bin Rabah sebut asyhadu an la ilaha illallah, bercucuran air mata Bilal. Waktu mana sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terduduk Bilal bin Rabah menangis teresak-esak. Bila sahabat naik pujuk Bilal, kenapa dengan kamu ya wahai Bilal? Lalu Bilal jawab, bila aku sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tadi, aku ternampak Rasulullah datang untuk solat bersama dengan kita hari ini. Aku rindukan Rasulullah, aku rindukan Rasulullah. Lalu Bilal menangis teresak-esak di saat mana kerinduan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya ayah-ayah, ibu-ibu, kalian sebut kalian rindu dan kasih pada Rasulullah. Pernah tak dalam hidup kita, kita dalam diam-diam kita selawat, sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tiba-tiba mengalir indah air mata di kelopak mata kita ini, kerana rasa kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang amat sangat. Saat mana kita berhadapan dengan ujian, mengalir air mata kita teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mana kita tengok orang hina Rasulullah, ada kita sampai mengalir mata. Ada juga manusia menghina Rasulullah sebegini. Ada menteri kita kata Rasulullah pun memungkiri janji, disebut demikian. Nabi pun boleh mungkir janji, takkan kita tak boleh mungkir janji, disebut demikian. Ada kita nak mengalir mata. Ada kita sebut, kamu wahai menteri, walaupun kamu menteri, kamu jangan menghina sebegitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kita nak pertahankan Rasulullah dalam hidup kita. Nak sebutnya bagaimana kita ni hilang Rasulullah dalam hidup kita. Bila hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah keadaan yang sedang berlaku pada kita saat ini. Kita sudah tidak ada lagi perasaan sesama kita. Tak ada lagi perasaan sesama kita ni, dah hilang di kalangan kita. Solat kita tidak lagi menjadi seindah zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita tidak berebut lagi saf yang tamu. Masing-masing berebut untuk cepat pulang ke rumah masing-masing. Kita tak rasa lagi indah saat mana kita datang ke masjid berebut untuk dapatkan saf yang tamu. Kita tak rasa lagi indahnya dengan saat-saat suasana yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah di kalangan kita. Rumah-rumah Allah menjadi kosong. Rumah-rumah Allah menjadi kosong. Orang tak rasa lagi nak hidup suasana macam suasana Rasulullah, kerana sibuk berkejaran untuk mendapatkan harta yang akan ditinggalkan dalam kehidupan masing-masing. Lalu alim ulama kata, kembalikan balik Rasulullah dalam hidup di kalangan kita. Macam mana nak kembalikan balik Rasulullah dalam hidup kita? Yang pertama, alim ulama sebut, jangan tertinggal untuk berterusan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat jangan tinggal dalam hidup kita ni. Di antara rukun wajib yang kita kena buat dalam usia kita yang usia 60 tahun ke atas, selawat jangan tinggal. Selawat, ayah-ayah, ibu-ibu, selawat banyak-banyak. Mulut kita jangan sibuk lagi bercakap tentang dunia. Sibuk kita berbicara tentang akhirat dalam hidup kita. Antara cara berbicara tentang akhirat apa dia? Berselawat. Bila kita kerap berselawat, tanda kita sudah tidak lagi bercakap tentang dunia. Dia akan jadi demikian. Siapa-siapa yang kuat berselawat, sentiasa hidup dia berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan rasa manis lagi dunia. Tak rasa lagi manis dunia.
sibuk dalam hidup dia. Orang tanya dia, kenapa banyak selawat sangat? Hidup ni berselawat je manjang. Saya tak sabar nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, selawat berapa kali sehari? Ayah-ayah dan ibu-ibu, jangan kalian tinggal hari-hari kalian sebanyak 1000 kali sehari mesti selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali sehari. Jangan tidur selagi mana tak habis selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selawat? Kita tanya kenapa selawat? Rasulullah sebutkan, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa-siapa yang menyebut nama aku sekali je, selawat pada aku sekali je, Allah akan menyebut nama kamu 10 kali dibandingkan dengan sekali yang kamu sebut-sebut. Tuan-tuan tak bangga ke kalau Allah sebut nama kita? Allah sebut nama kita. Orang kita kan nama disebut dalam pasaraya pun dah bangga dah. Nama disebut dalam pasaraya tu pun nak diistihar, anak dia hilang. Tapi bangga dah jalan mengangkang je dalam pasaraya. Selawat menjadi keutamaan dalam hidup kita. Jangan berhenti. Kalian jangan habiskan masa kalian untuk berwarak kosong. Jangan habiskan masa ayah-ayah dan ibu-ibu depan televisyen. Jangan habiskan masa ayah-ayah ibu melayan WhatsApp dan Facebook. Jangan. Belajar pada kita meninggalkan yang demikian. Banyakkan pada kita berselawat ada Rasulullah setiap hari dalam hidup kita. Ni nak tidur je baca WhatsApp, nak tidur je baca WhatsApp. Bukan orang tempat ni juga ni. Ni mesti Sungai Ramal yang lain pula dipanggil. Nak sebutnya gambaran pada kita dalam hidup kita ni, selawat satu-satu amalan yang diarahkan oleh Allah untuk kita buat, dan Allah bagi tahu aku pun turut sama berbuat sama dengan kamu. Tak ada lagi amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, Allah sebut dia buat sama. Tak ada. Sembahyang Allah suruh kita sembahyang, tapi Allah tak sebut dia sembahyang. Allah bila dia suruh kita ni apa dia? Suruh kita keluarkan zakat, dia tak sebut aku pun keluarkan zakat. Allah bila dia suruh kita tutup aurat, dia tak sebut aku pun turut tutup aurat. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah bila disuruh kita berselawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut aku turut serta selawat, bukan aku. Innallah wa malaikatah, dan juga malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas nabi kami. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kamu orang yang beriman kan, kamu selawat sebanyak mungkin dalam hidup kamu. Ini yang pertama. Dan cerita selawat ni besar dalam hidup. Dia bukan selawat ni bermusim, tetapi selawat ni sepanjang masa sampai dekat nafas terakhir yang kita keluar. Nak keluar nafas kita pada jasad kita, selawat lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena ingat yang saya nak sebut ni. Pada diri saya pun saya nak ingat, pada ayah-ayah ibu-ibu pun, semua di kalangan kita jangan berhenti. Mulut kita ni selawat. Kalau tak sempat juga sebanyak 70 kali sehari. Selawatlah sampai kalian termimpi-mimpi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kena ada pada diri kita demikian. Ni asyik tiap-tiap malam tidur mimpi hantu raya je tiap-tiap malam. Biar kita ni sampai kita selawat ni termimpi-mimpi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar ada pada diri kita demikian. Bila kita boleh sampai termimpi-mimpi pada Rasulullah sebut man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang melihat wajah aku dalam mimpi dia sedang melihat wajah aku. Rasulullah sebut syaitan tak boleh menyamar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata nak tahu macam mana tu Rasulullah, nak tahu macam mana bila Rasulullah sebut ana rasulillah, saya Rasulullah, ataupun diberitahu oleh orang yang saleh yang kita kenali dalam mimpi, ini Rasulullah, itu Rasulullah, itu Rasulullah. Ulama-ulama sebut demikian. Nak sebutnya gambaran Rasulullah ini, dia akan sebut Rasulullah jelas dalam mimpi itu, sampai termimpi-mimpi dalam hidup kita pada Rasulullah. InsyaAllah orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dia akan betul-betul dia berjumpa dengan Rasulullah dalam kubur sebentar lagi. Ini kelebihan dipanggil demikian. Yang kedua, dalam hidup kita tolong mulakan belajar tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita ni jangan tak ada sirah Rasulullah, jangan. Cari kitab-kitab Ar-Rahiqul Maktum, cari kitab Fiqhus Sirah Ramadan Al-Buti, cari kitab. Kena ada dalam rumah kita ni cerita tentang Rasulullah semenjak Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat.
Berapa kali Rasulullah berperang, berapa kali Rasulullah tak ikuti peperangan. Semua kita tahu. Mesti cair tentang Rasulullah, mesti kenal Rasulullah. Daripada mana kita kenal Rasulullah? Daripada sirah Rasulullah. Jangan sampai kita tak ada sirah Rasulullah dalam kekeluargaan kita. Jangan cari sirah Rasulullah dalam majalah mangga mempelamku ini. Jangan sibuk nak cari dalam majalah mereka. Cari Rasulullah dalam kitab-kitab. Tuan-tuan kena ada, wajib tuan-tuan kena ada dalam rumah tangga kita kitab-kitab yang demikian. Setiap orang mukmin dia mesti ada sejarah kehidupan Rasulullah. Yang ketiga, hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah untuk jasad kita. Rasulullah tak adalah amalan yang Rasulullah buat, yang Rasulullah jaga jasad Rasulullah, sentiasa mewangi jasad Rasulullah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tak jumpa sekali pun Rasulullah ni berbau busuk. Badan Rasulullah ni sahabat cium lah macam mana pun mesti berbau wangi. Kita pun sama juga. Ayah-ayah, ibu-ibu, semakin berusia ayah-ayah, ibu-ibu, mesti semakin mewangi tubuh badan kita. Semakin kita berusia, bertambah masa kita dekat dengan menghadap depan Allah, biar orang nampak kita ni ahli syurga Allah. Nampak gaya-gaya. Sahabat-sahabat Rasulullah sebut dah demikian. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aya'rifu alil jannah awi alil nar? Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang tu ahli syurga, orang ni ahli neraka, ya Rasulullah? Rasulullah jawab terus, qala na'am. Ya, Rasulullah jawab, kita boleh kenal di dunia ni lagi. Di dunia ni lagi kita boleh kenal dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Boleh kenal terus. Tapi jangan pula lepas pada ni kita pula bercakap, aku tengok muka kau ni neraka je, kata sebut. Jangan sebut demikian. Cuma nak sebutnya ahli syurga ni dia ada ciri-ciri dia. Semakin kita berusia, semakin berebut sah jam tamu. Semakin berusia, semakin bangun tahajud malam. Semakin berusia, semakin nampak kumis kita, badan kita, orang nampak ahli syurga ni ahli syurga. Jangan semakin tua semakin kuat berjoget, jangan semakin tua semakin menari, tiru dengan penari-penari Tamil pula tu. Jangan jadi demikian. Jangan kita ni semakin berusia semakin jauh dengan Allah, jangan. Tetapi semakin berusia semakin dekat dengan Allah. Kenapa dia? Ikut sunnah Rasulullah, pakai pakaian yang diminati oleh Rasulullah, kemudian bercakap cara Rasulullah bercakap, sahabat-sahabat bercakap. Dalam hidup kita ni, tubuh badan kita ni Rasulullah ajar supaya sentiasa bersih. Gigi kita ni dengan bersugi. Kalau kita tak nak bersugi pun beruh gigi. Rasulullah dia beruh gigi, bersugi ni setiap kali mana masuk rumah Rasulullah bersugi. Rasulullah wangi tubuh badan Rasulullah. Ini cara untuk jasad. Demikian untuk keluarga. Berkeluarga cara Rasulullah. Berkeluarga cara Rasulullah apa dia? Tak pernah Rasulullah makan dalam hidup Rasulullah makan seorang-seorang. Rasulullah makan mesti Rasulullah dengan tangan yang banyak. Rasulullah panggil keluarga Rasulullah. Rasulullah suap ke mulut anak menantu dia seorang-seorang. Lepas mana Rasulullah suap ke mulut anak menantu ni, barulah Rasulullah memulakan makanan. Cara Rasulullah makan. Pernah satu ketika Aisyah sebut, aku pernah dipanggil oleh Rasulullah saat mana Rasulullah mengunyah makanan. Rasulullah kunyah-kunyah makanan, Rasulullah panggil Aisyah, ta'ali Aisyah. Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, iftah famik, buka bibir kamu wahai Aisyah. Aisyah buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat malam ni, nak tengok. Malam ni panggil orang rumah kita, mai abang baru belajar sunnah je tadi. Mai sini abang cari daging-daging liat tu, cari kangkung-kangkung tu, kunyah panggil orang rumah. Abang dah kunyah dah ni, buka mulut. Mesti orang rumah angkat tangan dua-dua belah. Tak selera bang, tak selera. Taubat nasuha disebut. Bukan taubat biasa, taubat nasuha terus. Tak selera, dah lagi gigi tak gosok disebut. Isap rokok pula tu disebut. Hilang terus sunnah Rasulullah dalam hidup kita. Kita ni hilang sunnah Rasulullah lah yang menyebabkan hambarnya kekeluargaan kita. Perhati betul-betul keluarga kita kan, semakin lama semakin hambar. Semakin tua kita kan, semakin jauh kan kita dengan isteri kita, dengan anak kita. Semakin berusia, tidur asing-asing, jauh-jauh. Kadang-kadang suami tidur ke atas, isteri tidur ke bawah. Inikah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Hidup berkeluarga begitukah yang Rasulullah ajar dalam kekeluargaan kita? Kita semakin berusia semakin kasar bahasa kita di antara satu sama lain. Suami dengan isteri tengking-tengking je bercakap, seolah-olah hilang nilai dalam kehidupan kita. Punca apa? Punca hilang Rasulullah. Hilang Rasulullah, hilang kebahagiaan dalam kekeluargaan. Kembalikan balik Rasulullah dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau kita boleh kembali balik dengan Islam, insya-Allah Allah jadikan ekonomi kita menjadi ekonomi terbaik, masyarakat kita masyarakat yang terbaik, kehidupan kita kehidupan yang terbaik. Punca apa kita tak dapat demikian? Punca kerana kita hilang Rasulullah. Dalam ekonomi kita hilang Rasulullah, dalam politik kita hilang politik Rasulullah, dalam sosial kita hilang sosial Rasulullah. Bagaimana kita inginkan ketenangan dalam kehidupan kita di dunia bila kita tidak ada lagi Rasulullah dalam kehidupan kita seharian? Yang ni yang ketiga. Yang keempat, alim ulama sebut apa dia? Dekatkan dengan alim ulama. Jangan jauh dengan alim ulama. Ayah-ayah, ibu-ibu mesti tahu berapa orang guru-guru yang kita tumpang ilmu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua di kalangan kita bisa ada guru. Jangan masuk dalam kubur nanti mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Guru kamu nama apa? Jangan tak boleh jawab. Jangan tak boleh jawab. Jangan ada yang jawab, saya belajar dengan Google je. Saya belajar dengan Yahoo je, disebut demikian. Nanti akan ada orang yang kena pukul oleh malaikat, dihentam, malaikat pukul je, pom, Yahoo katanya malaikat. Nak sebutnya demikian. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, biar cari alim ulama dan jangan hina alim ulama. Jangan hina. Jangan berani nak hina para alim ulama. Jangan sembarangan. Orang kita ni akhir-akhir ni bila diajar oleh barat supaya hina alim ulama, kita pun hina alim ulama. Barat datang ajar pada kita, caci maki para alim ulama, kita pun caci maki para alim ulama. Ni bukan alim ulama ni ular dalam semak kita sebut. Anak-anak muda kita, dia boleh sebut ni penunggang agama. Dia boleh sebut demikian. Kita jawab balik, kalau tak tunggang agama nak tunggang apa? Dalam hidup kita kan Islam suruh hidup ini dengan agama kan. Segala benda hidup ni dengan agama. Yang kamu ni nak sebutnya hina orang-orang alim, ni panggil tok lebay, pak lebay dan sebagainya. Kamu alim sangat ke dalam hidup kamu? Kamu nak tunggu siapa yang datang sampai kamu nak berhenti caci maki orang-orang alim tersebut? Kamu menghina alim ulama, kamu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah dalam hadis kursi sebut, man azani waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa-siapa yang menyakitkan hati wali-wali aku, Allah sebut aku isytihar pegang dengan orang tersebut. Wali-wali Allah ni ada ke? Ada. Sampai hari ni ada. Jangan main-main para hanskan. Wali-wali Allah ni dia sendiri tak tahu dia wali Allah. Jangan pula lepas pada ni kita pakat mengaku saya wali Allah. Jangan demikian. Wali ni dia sendiri tak tahu, tapi kesalehan dia, kewarakan dia, kealiman dia, Allah lonjakkan kedudukan dia. Allah lonjakkan kedudukan dia dibandingkan dengan kita. Siapa yang dia nak caci para alim ulama, dia mesti sama taraf dengan alim ulama tersebut. Kedudukan jadi demikian. Kalau kita dia tak sama taraf dengan dia, janganlah, tak padan kita. Ni nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Macam mana lagi nak jadi dekat dengan Rasulullah? Yang ni yang besar lagi. Alim ulama sebut apa dia? Tolong pindahkan segala aset-aset dunia ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur. Yang ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Saya nak sebut, sebelum tuan-tuan dan ayah-ayah, ibu-ibu masuk dalam kubur, tolong alihkan aset-aset dunia ini, harta benda dunia, ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur. Sebab ramai dah di kalangan kita cari harta pandai, sampai di penghujung usia tertinggal di dunia, tak sempat nak alih ke akhirat Allah. Tuan masuk sorang-sorang dalam kubur, menyesal dalam hidup. Jangan demikian. Bila kita nak meninggal dunia, tahu dah kita ni bakal meninggal dunia kan, alihkanlah aset kita ni, aset-aset yang ada, rumah kita, kereta kita, yang disebut dengan tanah kita, segala benda ni alihkan ke akhirat Allah. Sebelum kita masuk kubur.
Nanti akan ada orang yang dia dalam hidup dia simpan sampai di penghujung dia seorang-seorang masuk dalam kubur, harta dia tertinggal di dunia. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka mengalihkan aset-aset ni, harta-harta ni, yang menyebabkan bila tanya, apa lagi yang tinggal di rumah kamu? Wahai Abu Bakar jawab, tinggal Allah dan juga Rasul di rumah aku. Mereka tanya pada Sayyidina Umar, apa lagi yang ada? Ya Umar kata, separuh daripada yang ni aku telah bawa ke akhirat dan separuh tertinggal di rumah aku. Sahabat-sahabat demikian, tak ada lagi sayang pada dunia. Kita pun sama dalam hidup. Dalam hidup kita ni, jangan sampai peringkat kita mati, harta benda kita tertinggal di dunia. Anak-anak kita berebut harta benda kita, yang kita terkial-kial dalam kubur. Allah, menyesal nanti para hadirin sekalian. Menyesal kita. Jangan jadi demikian. Ramai mana orang kita macam kita nak pergi ke Mekah kan. Ibu-ibu dan ayah-ayah nak pergi ke Mekah. Bila kita nak pergi Mekah, kita beli barang siap-siap semua, sampai di KLIA, tinggal barang-barang tu kat KLIA, naik kapal terbang seorang-seorang. Turun sampai di Mekah, cari barang tu tak ada. Barang tu tertinggal dekat KLIA. Tak cerdik kita. Bila kita nak pergi ke sana, tolong bawalah barang kita ke sana, biar dia balik harta benda kita ni. Macam mana? Ambil barang ni, jumpa dengan masjid, bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya nak wakaf rumah saya ni. Rumah saya ni, kalau saya meninggal dunia, saya dah bagi tahu pada anak-anak saya, jangan rebut rumah ni. Kalian cari rumah sendiri. Manakala rumah ni saya dah nak jumpa balik di akhirat nanti. Jadi milik masjid. Rumah ni jadi milik masjid. Senang bahasanya. Kang, lepas pada ni banyak ni dapat rumah ni tak kena gani. Nak sebab dia jadi milik masjid. Masjid pula gunakan untuk apa dia? Sewakan rumah tersebut. Bila rumah tersebut disewakan, orang pun sewa, orang Islam pun semakin ramai di kawasan kita. Lepas pada tersebut, harta tersebut kita dapat walaupun kita dah meninggal dunia. Setiap masa kita dalam kubur tu tiap-tiap bulan dapat je pahala. Tiap bulan dapat je pahala dalam hidup kita. Tak percaya? Sekali lagi cuba try mati. Masuk dalam kubur nanti kita berjumpa balik. Ni biar cerdik dalam hidup kita. Rasulullah sebut pada orang perempuan, wahai orang perempuan, bersedekahlah kamu di jalan Allah. Bila demikian, pagi tadi saya buat kuliah dalam setiap pagi setiap pagi Selasa saya kuliah kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata orang perempuan sedekahlah. Dia pun balik, Abdullah bin Zubair, isteri pada Abdullah bin Zubair ni tanya, dia kata Rasulullah suruh bersedekah. Tapi katanya isteri pada Abdullah bin Zubair dia sebut apa dia? Dia kata Rasulullah suruh orang perempuan bersedekah. Cuma boleh tak saya nak bersedekah pada suami saya? Abdullah bin Zubair tanya, isteri Abdullah bin Zubair sebut demikian. Abdullah bin Zubair kata, kamu pergi tanya sendirilah. Pergi tanya. Isteri dia kata, bang, saya ada harta, saya nak sedekah pada abang, harta saya ni. Abdullah bin Zubair kata, kamu pergi tanya sendiri, aku malu nak tanya demikian. Abdullah bin Zubair sebut demikian. Isteri ni pergi sampai depan rumah Rasulullah, ada seorang perempuan Ansar yang lain nak tanya soalan sama juga. Lalu oleh kerana Rasulullah sibuk, tiba-tiba Bilal bin Rabah keluar. Tengok ada dua orang perempuan yang nak tanya soalan pada Rasulullah. Boleh tak seorang isteri bersedekah pada suami? Ni seronok ni orang lelaki ni. Nak tahu juga ni boleh ke tak boleh ni. Nak tahu pertanyaan yang demikian. Isteri bersedekah pada suami. Lalu sebut ada Bilal, kami tak boleh jumpa dengan Rasulullah ni kerana Rasulullah sedang sibuk kan. Bilal jawab demikian, Rasulullah sedang sibuk dengan urusan. Cuma boleh tak kamu tanya bagi pihak kami, boleh tak kami nak bersedekah, isteri ni nak bersedekah pada suami, boleh tak boleh? Tanya Rasulullah, tapi kamu jangan sebut nama kami. Katanya isteri pada Abdullah bin Zubair dan wanita Ansar tersebut, jangan kamu sebut nama saya. Bila masuk saja Bilal pun tanya soalan demikian. Rasulullah tanya terus, siapa yang tanya soalan tu? Rasulullah tanya soalan demikian, siapa yang tanya demikian? Bilal kata, oleh kerana Rasulullah tanya juga, aku kena sebut juga.
isteri pada Abdullah bin Zubair. Lalu Rasulullah sebut walahum ajran. Rasulullah sebut bagi mereka ni dapat dua pahala yang besar yang Allah sediakan. Satu pahala qarabah, menjaga kerabat, menjaga hubungan suami dan isteri. Yang kedua, Rasulullah kata pahala sedekah yang Allah bagi peluang untuk mereka tersebut. Nak sebutnya gambaran dalam hidup ini. Ni ada jawapan ni kan. Balik nanti bagi tahu pada isteri kita. Dengar tu ustaz dah sebut tadi. Sedekah pada abang je lain kali. Jangan sedekah pada orang lain. Nak sebut dengan syarat suami ni pun susah. Suami ni susah. Memang Abdullah bin Zubair ni susah. Di kalangan sahabat yang susah. Tapi isteri dia Zainab. Zainab ni orang yang kaya, harta dia banyak. Oleh demikian dia telah bagi awal-awal. Isteri bagi awal-awal pada suami. Supaya apa dia? Supaya suami gunakan untuk kerja-kerja Islam dalam hidup ini, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut pada arahan ini sekian. Maknanya dalam hidup kita ni, tolong alihkan aset. Jangan simpan di dunia. Ramai dah orang kita ni masuk dalam kubur menyesal. Jangan demikian. Bagi-bagi terus. Panggil anak-anak kita. Ni ambil bahagian kamu. Ni bahagian kamu. Kamu jangan berkelahi lagi. Lepas pada abah, mama meninggal dunia, kamu jangan berkelahi. Jangan berebut harta tersebut. Harta ni kita wakafkan untuk sekolah agama. Kita telah wakafkan untuk yang namakan dengan kerja-kerja Islam yang banyak dalam hidup kita ini sendiri. Orang kita ni tak disimpan harta. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, ustaz, dia sebut. Orang tanya, siapa yang ajar? KL beli SP, dia sebut. KL SP kan ajar supaya simpanan bekalan hari tua. Dah tua, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Waktu mana kita sudah berusia? Nak apa? Rumah yang besar. Banyak mana dah rumah besar yang waktu mana dia sedang berusia, sunyi dia dengan rumah tersebut. Tuan-tuan tengok rumah-rumah besar ni kan, yang ada di kalangan kita. Cuba tengok, sunyi je rumah tersebut. Rumah kadang-kadang besar-besar, jadi rumah berhantu pula dia panggil. Lama-lama jadi berhantu pula. Rumah besar-besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita sedang berusia dalam hidup kita. Kemudian dalam keadaan dah siap dah rumah besar, beli kereta besar, nak masuk rumah besar. Dah beli kereta besar, tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah besar ni, masuk seminggu je meninggal dunia terus. Mati ya. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis jaidah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni raun kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni kita. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebutnya jangan jadi demikian. Hidup ni tolong alih harta kita di dunia untuk sampai ke akhirat. Awal sebelum kita menghadap depan Allah. Dan yang akhir sekali, ziarahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masa simpan harta duit yang ada ni, bawa jasa kita nak pergi ziarah Rasulullah, buat umrah, buat haji. Jangan sibuk kita nak pergi tempat lain. Rasulullah sebut la tashaddudur rihal illa thalatha. Jangan sibuk nak melancong tempat lain kecuali 3 tempat ini dahulu. 3 tempat ni kena dahului dalam hidup. Apa dia? Masjid aku, Rasulullah sebut. Wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa. Rasulullah sebut demikian. Mudah-mudahan kita dapat manfaat pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harap supaya semua yang hadir malam ini, bila kita meninggal dunia nanti, bangkit di akhirat nanti, semua nama kita akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan boleh bersimpuh di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kecintaan dan kasih sayang kita besar dalam hidup kita untuk Rasulullah di awal dalam hidup kita, lepas pada Allah, kemudian Rasul terus. Saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas jemputan yang tak berkesudahan daripada masjid ini. Saya pohon maaf kerana panjang dah masa saya bercakap. Saya nampak tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 6 kali dah saya kira tadi. Jadi mudah-mudahan malam yang baik yang kita berkumpul malam ini, Allah jadikan kebaikan yang berterusan pada kita insya-Allah. Tuan-tuan, mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Allah jadikan doa-doa kita ini doa-doa yang dimakbulkan di sisi Allah. Sebelum kita berdoa ni tuan-tuan,
belakang nanti ada kitab saya karang, persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati kita nak buat apa dia. Kitab ni penting sangat kerana dalam ni ada satu doa yang Rasulullah ajar sebelum kita meninggal dunia. Pada muka surat 47 Rasulullah sebut, baca doa ni. Siapa yang baca doa ni mati saja tempat dia dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah dia dihumban ke dalam neraka Allah. Kitab ni saya karang kitab ni. Dan sebelum daripada itu saya karang kitab Ud'u ni. Kamu semua berdoalah pada aku, katanya Allah. Allah sebut demikian. Ni karangan kitab yang kita keluarkan balik doa yang daripada Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran tu setiap surah tu ada doa-doa. Surah-surah yang besar ada doa-doa yang diajar oleh Allah untuk kita meminta pada dia. Saya dengan orang rumah susun balik, keluarkan dalam bentuk demikian. Mudah-mudahan tuan-tuan baca doa-doa ni, dia semua ni akan diajar oleh Allah macam mana kita nak berdoa pada dia. Dan yang terbaru tuan-tuan, saya karang kitab ni, kitab Syurga Ganjaran yang Terindah. Baru 2-3 hari. Baru bukan 2-3 hari. Tak lancar pun lagi kitab ni. Malam ni tempat yang tamu saya umumkan. Syurga Ganjaran Terindah. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, tak nak berhenti rasa. Nak tahu apa lagi yang ada dalam syurga, apa lagi keadaan kita dalam syurga. Saya sendiri, walaupun saya karang kitab ini, saya baca saya rasa tak puas-puas nak membaca. Rasa seronoknya. Allah saja yang tahu seronoknya saat mana kalau Allah kurniakan kita ganjaran yang terindah dalam hidup kita, itu syurga ini sendiri. Macam mana nak dapatkan syurga? Saya susun balik. Mudah-mudahan kitab-kitab macam ni memberi satu kekuatan pada kita agar kita ni dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cita-cita saya satu je dalam saya berkuliah ni, di mana saya mengajar sampai mengata tempat dan sebagainya. Cita-cita saya nak suruh seramai mungkin orang bila mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama orang Malaysia kita ni lah. Kita nak sangat supaya orang kita ni janganlah sampai terhumban ke dalam neraka Allah. Saya karang kitab-kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. 6 buah sekolah tahfiz ini sebuah kolej tahfiz saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka belajar tersebut. Tanggung mereka belajar. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Alhamdulillah tahun ni pelajar-pelajar yang telah khatam 30 juzuk hafal Quran seramai 200 lebih pelajar. Yang tahun ni yang paling cepat tahun ni menghafal, seorang hamba Allah ini, anak yang kecil ini menghafal 1 bulan dia boleh habis 9 juzuk Al-Quran. Kemudian dia hafal selama 3 bulan habis 30 juzuk Al-Quran. Hebat sungguh ni. Allah bagi pada ni anak-anak yang susah ni. Orang yang susah tapi kita tanggung mereka tu. Allah bagi kelebihan pada dia. Kita tebuk di mana pun dia boleh jawab. Tebuk di mana pun bacaan kita sebut, sambung ayat ni, sambung, dia boleh jawab. Allah bagi dia memang kehebatan yang hebat yang Allah kurniakan demikian. Nak sebutnya anak-anak yang kita rupa-rupanya ramai di kalangan kita ni ada potensi dalam mengingat ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Dan anak-anak yang menghafal Quran ni dia boleh jadikan syafaat untuk kita waktu mana kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pahang, saya beli saya beli bangunan di Shah Alam, saya bangunkan sekolah tahfiz di situ, saya bangunkan di Pulau Langkawi, kemudian saya bangunkan di selatan Thailand. Selatan Thailand tu asal pelajar 22 orang je, anak yatim piatu yang bapa mereka tembak mati. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri. Pelajar-pelajar sebulan-sebulan, tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat hantar dana pada mereka lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah, mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Ada yang saya pernah kena batu karang, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Anak saudara saya pernah kena sebut penyakit dia alergi terhadap makanan laut. Kemudian bila dia makan bengkak muka dia. Saya ambil madu, saya bagi pada dia untuk minum madu ni. Turun terus tak sampai 5 minit jadi natural balik. Tu ada dia tersebut. Alhamdulillah Allah jadikan kelebihan madu.
untuk jadikan amalan. Tuan-tuan cuba buat amalan lah. Madu tu ada kat belakang nanti untuk memudahkan di kalangan kita. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain tu, tuan-tuan ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sana. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan infak kita ni berpanjangan. Saya tiap-tiap bulan, kalau fikir seorang-seorang tak logik lah, sampai 200,000 lebih diperlukan untuk sekolah-sekolah ni. Tapi macam mana Allah bagi daripada sumbangan-sumbangan ini, alhamdulillah Allah jadikan kekuatan untuk saya bangunkan sekolah tahfiz sebegini, dan satu college tahfiz kita bangunkan di Shah Alam. Di Shah Alam ni kita bangunkan lagi peringkat-peringkat yang lebih maju di kalangan mereka sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Wahai Tuhan kami, tolong cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kami. Kama nawaltal arda bi nuri syamsika, sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kamu. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kamu ya Allah, tolong belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.